Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan inayahnya dapat kita sama-sama hadir di surau kita yang berbahagia dan mulia ini untuk kita sama-sama melaksanakan tuntutan berjamaah dalam menyempurnakan solat fardu maghrib, dan insya-Allah kita akan kekal hingga ke solat fardu isya, dan semoga berkekalan amal ibadah kita ini sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Adapun sebagai mukadimah kelas kita pada malam ini, saya sentuh ayat pertama surah An-Nisa, sebab baru-baru ni ada orang nak jadi An-Nisa, kita yang semua sedia maklum, yang insya-Allah kita akan kupaskan dalam waktu yang ada ini. Yang ini firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, tak kira dia beriman ataupun tidak, selagi nama dia manusia, walaupun dia tak nak mengaku dia manusia pun, tapi kita tahu dia adalah manusia. Itu maksudnya. Bertakwalah kamu semua kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu, menjadikan kamu daripada min nafsi wahidah, daripada jiwa diri yang satu, yang ini Adam alaihissalam. Ini yang dimaksudkan. Kena bertakwa bukan kepada Adam, kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu, kita semua ini daripada jiwa yang satu. Dan wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan pula daripadanya isterinya. Ulama tafsir nyatakan yang dimaksudkan dan diciptakan daripadanya. Kalau kita ikut Bomeh, grammar bahasa Arab, sepatutnya wa khalaqa minhu, wa khalaqa minhu zawjaha. Tak sepatutnya wa khalaqa minha, sebab daripadanya nak ikutkan balik pada Adam balik. Tapi bukan begitu. Atas kehendak Allah Ta'ala digunakan minha. Minha ni grammar untuk perempuan. Kenapa? Kerana diciptakan daripadanya itu ada dua pendapat. Satu pendapat yang paling rajih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, diciptakan daripadanya isterinya itu ialah diciptakan daripada tubuh Adam alaihissalam, iaitu daripada tulang rusuknya daripada sebelah kiri. Membawa maksud, lelaki ni kalau kita scan X-ray, tulang rusuk kiri dia akan kurang satu, macam mana sekalipun, dan perempuan dia akan penuh semua rangka. Ni masalah ni, yang Allah Ta'ala dah beritahu dah jawapannya. Dan ada sebahagian ulama tafsir menyatakan Hawa ini diciptakan daripada unsur yang serupa yang dijadikan Adam alaihissalam. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah, tapi diiktiraf dalam Islam, dalam kepelbagaian. Tapi ikut riwayat Bukhari dan Muslim, Hawa itu diciptakan daripada rusuk tubuh Adam, daripada rusuk kiri itu. Ini yang dimaksudkan. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah penciptaan Adam dan juga isterinya, maka berkembang biak. Wa basa, berkembang biaklah minhuma, daripada Adam dan isterinya itu tadi, ramai daripada lelaki dan juga perempuan seperti mana ada hari ini. Disebutkan rijal dan juga nisa, lelaki dan juga perempuan. Mana tadi? Nampak? Itu nanti kita masuk bab tu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, kata Allah Ta'ala.
dan bertakwalah kamu semuanya kepada Tuhan, yakni kepada Allah. Apabila ketika kamu meminta satu sama lain ataupun kamu bertanyakan di antara satu sama yang lain, yakni pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu, mereka ini walaupun tak sujud menyembah Allah Ta'ala, apatah lagi pada waktu zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW dibangkitkan lagi, mereka akan bertanya sesuatu atau meminta pendapat sesuatu pada kawan ni. Dia akan tanya, as'aluka billah, aku tanya engkau ni dengan nama Allah Ta'ala. Jadi kawan ni bila dia sebut macam tu, dia rasa takut, dia akan bagi jawapan betul. Di situ nak tunjukkan penggunaan nama Allah itu. Maka diteruskan dalam Islam, wal arham, dan juga menjaga hubungan silaturahim sesama kamu. Ini inna Allah kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia sentiasa menjaga dan mengawasi akan setiap tingkah laku kamu. Daripada ayat ini dapat kita lihat bahawa penciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah terdiri daripada lelaki dan perempuan. Dan kita dikejutkan dikejutkan pada hari Jumaat lepas kenaan dengan penghakiman Mahkamah Rayuan, yang pada awal ni disebut Mahkamah Persetujuan. Mahkamah Rayuan kerana dah mencampur bau dah dari segi hukum. Sedangkan yang menyedihkan kita, yang memohon untuk belagak seperti perempuan ini adalah daripada orang Islam juga. Dan yang memutuskan keputusan itu juga terdiri daripada orang Islam. Kalau katakan 2-1, sebab dia ada 3 orang dia. Bila 2-1 kalau kata menang tu tak jadilah benda ni. Tapi sebabkan 3-0, maka di mana nilai keimanan daripada hakim tu sampailah rakyat semua terkesan. Kerana Allah Ta'ala dah jelaskan dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala dah jelaskan, sekiranya bertelagak di antara kamu, yakni golongan manusia itu dalam suatu perkara, maka kembalikan masalah itu kepada Allah, yakni Al-Quran, Al-Kitab, dan juga kepada Rasul, iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan habis itu ya, in kuntum, sekiranya kamu tu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Tak beriman tak ada, belum makan semua lah mencakap, tu lah. Begitu je. Sebab kita ni lah undang-undang tertinggi kita dari segi nilai keimanan dan keislaman. Walaupun perlembagaan itu bukan kita kata tak penting, tapi sekiranya dia berlawanan dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benda itu sepatutnya tertolak. Itu adalah sebaik-baik jalan yang kamu ambil. Bila keputusan ini dikatakan pula ini berkenaan masalah transgender, kecamukan jantina, identiti, disebutlah GID, daripada genesisnya apa, ada kecamukan ada. Sedangkan dalam masalah, dalam juta ada satu disebut khunsa muskil sekalipun, dalam penyelesaian ni ialah kembalikan masalah ini kepada Quran, iaitu ayat ni kan dijelaskan. Orang dulu sekarang kena cerdik dah, tapi ada juga yang tak kerti juga. Bila ahli-ahli perubatan, ahli-ahli sains kaji, bila masalah timbul kecamukan ini, kembali masalah ni pada Quran. Bila dah dinyatakan wa khalaqa minha zawjaha, 3 kataan selesai masalah Allah. Nak tahu dia lelaki ke perempuan, nampak? Scan dia tengok, kalau kurang dia lelaki lah, kalau benar dia perempuan, habis kita. Oh, masalah kecamukan ni. Yang ini bukan masalah kecamukan, memang benda Allah itu tak ada kecamukan pun, tapi sengaja nak belagak macam itu. Maka kononnya diberikan hak golongan minoriti.
nanti dia teraniaya, maka ini akan mengembang biakkan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas negara kita secara khusus dan dunia secara umum. Ini semua mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah-masalah ni. Orang kita pun ada silap lah. Anak kahwin panggil set-set ni. Kita kata tak boleh, macam mana? Kita kahwin, anak kahwin, dipanggil set-set ni. Tengok saya tengah ajar ni buat ni. Apa lah kita kahwin dia lah. Orang ada orang urus-urus kan. Faham nak tengok semacam ni. Kalau kan tak ada faedah. Orang kita sendiri bagi muka. Jadi mereka ni ada tempat. Ada tempat orang kahwin panggil. Dalam cara tak langsung, mereka ini kononnya golongan yang teraniaya, nak minta keadilan. Sedangkan kalau kita ikut cerita sebenarnya, dia ni lari daripada mahkamah syariah. Sebab dia rasakan mahkamah syariah mesti takkan lepaskan dia, nak berperwatakan seperti wanita. Difailkan pula ke mahkamah sivil. Pada bulan Oktober lagi cerita ni. Mereka ini minta pada mahkamah tinggi, tapi mahkamah tinggi tolak kerana bukan bidang kuasa mahkamah sivil. Benda tu tandang balik di mahkamah syariah. Dia minta mahkamah rayuan layan, dia akhirnya jatuh keputusan macam yang jadi hari Jumaat. Kesannya sampai hari ini, walaupun ada rayuan, boleh dibuat rayuan, tapi benda ni sekarang dah jadi, rayuan tu mestilah diteruskan juga. Tapi kesannya sekarang ni, kalau ada aset ni kat luar ni, tak boleh tangkap. Satu Malaysia. Kesannya ini ialah daripada Perlis sampai ke Tawau. Kalau buat-buat ni selagi tak buat rayuan tu, mereka boleh. Sekarang pun Jabatan Agama dah stop benda ni. Tak boleh buat. Sebab akan berlawanan dengan perlembagaan. Itu takut. Berlawanan dengan Quran sunnah tak takut. Itu dihebohkan. Heboh hari-hari dan TV. Sedangkan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bagi menjelaskan dengan lebih lanjut lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi mukhannasin qad khadaba yadayhi wa rijlaihi bil hinna. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa kepada baginda ada satu orang jenis lelaki ni yang gelagatnya ini belagak seperti seorang wanita. Ini disebut al-mukhannas. Sama Nabi dah ada dah. Dah dibawa pula di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad khadaba yadayhi wa rijlaihi bil hinna. Di mana budak ni, lelaki ni tadi? Dia dibawa kepada Nabi dalam keadaan dia telah khadaba ni, dia telah mewarnakan kuku pada jari tangan dia, wa rijlaihi yadaihi, dua tangan. Pakai pewarna ni jantan ni. Batu kaki tak, 10 jari ni bil hinna, dengan pewarna yang macam kita sebut Q-tech, al-hinna ni Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bala hadza. Nabi kata, ni orang jenis apa ni? Tengok, ni orang ni jenis manusia apa ni? Maka faqilah, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jawab, ya tashabbahu bin nisa. Dia ni belagak, menyamar, menyerupai dengan perempuan. Rupa Nabi kata, ini rupa lelaki apa? Ingat perempuan. Rupanya dia memang lelaki. Maka tu sahabat jelaskan, sebab Nabi sendiri tanya, ni jenis orang ni kenapa ni? Seolah-olah kalau dia betul perempuan, apa masalah ni? Lepas sahabat jelaskan, dia ni sebenarnya belagak. Yushabbihu bin nisa, dia menyerupai wanita sebenarnya. Maka Nabi telah memerintahkan fa'amara bihi. Nabi perintahkan budak ni, pondan ni tadi, fanufiya ilan naqi, supaya dia ni dibuang negeri ke sebuah tempat namanya Naqi. Naqi ni di mana? Satu daerah di Muzannin, di Madinah. Jaraknya itu daripada Madinah nak sampai 2 malam. 2 malam kena buang daerah. Sebab dia akan merosakkan orang kat sini. Yang ini kan kata keluarkan daripada daerah, beri hak manusia golongan minoriti. Allah, sial betul kan.
Faqalu, maka para sahabat rasa macam tak berapa puas hati, ya? Bila Nabi kata dah takkan setakat buang daerah. Maka sahabat kata, nak tulu, boleh kami bunuh dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, inni nuhitu an qutilal musalli, sungguhnya aku ditegak daripada membunuh orang yang mendirikan solat. Ni set-set ni salah tak? Tapi set-setnya dia yang salah. Dia yang salah. Dia terkul pun nak jadi perempuan. Tunggu. Ni baru ni saya pergi KL, balik KL sini ni RNR Seremban. Jadi kita nak solat, maka kat sebuah perempuan menjerit, dia pula masuk. Set-set ni masuk. Set-set ni masuk nak solat. Budak kecil cakap, ya apa ni, kat mana? Menyusah dia janggut. Buat masa tu bulu tu tengah naik. Belum tak ada. Maka dah jadi satu kekecohan. Orang perempuan dah orang kata ni. Maksudnya set-set ni ada yang mendirikan solat. Maksudnya lelaki yang dibawa di hadapan Nabi SAW ini, dia mendirikan solat. Maka ditegak Nabi SAW daripada membunuh dia atas permintaan para sahabat. Juga hadir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa, wa qala ar-rasul akhrijuhum min buyutikum. Bahawa sesungguhnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyerupai perempuan daripada golongan lelaki, lelaki yang nak menyerupai perempuan, wal mutarajjilah, iaitu golongan wanita yang nak nyamar jadi lelaki, pengkit. Apa ni pengkit lelaki? Takkan yang lelaki ni perempuan, tapi yang perempuan jadi lelaki. Kami nak harap, kami minoriti lah, sebab dia lebih minoriti daripada set-set ni. Yang tu kira majoriti lah, yang ni lebih minoriti ni. Ikut macam tu, dapatlah hak tu. Ni kata LGBT tu, lesbian, gay, bisexual, transgender tu, ni yang T yang lah. Dia daripada belakang dulu, sebab dia kan susah, mula belakang dulu. Tak boleh mula terus minta lesbian. Lepas ni pengkit minta, sebab dia kata kesamarataan. Lepas tu nanti minta kahwin sama-sama juga. Baru ni kan ada tali 2 hari lepas, nangis golongan gay tu dapat anak daripada bayi tabung. Tompang, bayi tompang. Dia 2 ekor sedih lah mana. Memang buat-buat tu lah. Tapi kita nak jaga negara kita dan anak cucu kita ni, daripada perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul ni. Tapi kita sedih lah hakim ni. Hakim ni macam tak erti. Tanya orang yang erti. Tangguh kena lupa. Lepas tu sambil-sambil tu tanya kawan-kawan, mana ni awak bersama hakim. Tak payah betul lah kau balik hakim di mahkamah syariah. Habis kita lepas daripada fitnah. Saya ada teruk juga. Tu tolong tak nak tanya orang tu. Buat keputusan dia, ikut dia, selera dia. Sebab katanya, kononnya dia lebih tahulah urusan. Sebab dia hakim mahkamah rayuan. Hakim mahkamah rayuan dia tinggi lagi daripada hakim mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi tu tak tinggi lagi. Rayuan dia ada tinggi lagi pada ni. Tapi hakim mahkamah tinggi tu lebih cerdik pula pada ni. Tak nak buang kes ni pada ni. Ya akhirnya jadi macam ni. Itu Nabi katakan wal mutarajjilat, golongan-golongan yang larak, nyamak seperti lelaki daripada golongan minan nisa. Sama lah tu, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Maka Nabi katakan akhrijuhum, hendaklah kamu keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu. Orang ni jangan disimpan, kata siap. Saya yakin keluarga, ibu bapa sebenarnya pun tak nak benda ni jadi macam ni. Tapi sebab dia orang ni dah duduk di bandar, kawan, ada geng-geng dia, ada orang kaya dia, maka dia berani. Dan dia minta, nak tengok lah benda tu, dia dah tahu dia menang. Masa keputusan tu umum setipu keluar, baju kurung, cantik semua kanan ni. Siap macam ni, agak lagi muka. Golongan dilaknat dengan bangga sebab dia isytiharkan menang. Ada orang kata tak apalah dunia,
akhirat tak lepas. Dunia ni kena laknat ni. Akhirat patutnya lepas lah. Kita nak selamatkan ni. Faham? Kan disebabkan dia orang ni kita turut ditimpa balik oleh Allah Ta'ala sebab kita hanya mendiamkan diri, tak nak ambil tindakan dan sebagainya. Juga hadis daripada Ikrimah ni, hadis ni dibacakan oleh Mufti Bahar tadi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Maksud lebih kurang serupa, tujuannya pun sama, cuma lafaz sahaja yang berbeza. Iaitu daripada Ikrimah radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat golongan yang menyerupai daripada lelaki, daripada orang perempuan, bin nisa, wal mutasyabbihat, dan juga yang nak menyerupai perempuan daripada golongan lelaki. Semua hadis-hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya hadis ini hadis sahih. Dan Allah Ta'ala nyatakan ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Surah Al-Azim. Mereka-mereka inilah, yakni mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang sesiapa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala di atas dunia ini, falan tajida lahu nasira, maka tidak adalah lagi kamu dapati bagi orang-orang ini penolong. Tak ada siapa dah yang akan menolongkan dia, dan dia akan dibiarkan sahaja melata seperti mana haiwan itu melata di atas muka bumi tanpa ada arah tuju lagi. Maka kita hendaklah sebagai saudara se-Islam, jangan kita biarlah kena laknat dia pasal buat laknat ni, layankan kita pula kena. Kita sebagai saudara se-Islam kena juga membetulkan, bukan memberikan hak seolah-olah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara ini sepatutnya tidak berlaku, tetapi Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita sebenarnya akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kamu cabar, cabar, mengundang akan bala aku ini, aku akan lari. Kalau cabar betul-betul ni memang dah tak mencabar, malah berbangga, wal fukhara, berbangga pula dengan apa yang telah mereka ini peroleh. Ada juga yang buat-buat Islam ni pula yang sokong ni, biarlah orang pun manusia juga. Sedangkan Nabi itu apakah umat, kita pula kita sama manusia ni tolong ni. Orang cerita benda laknat, kau sama-sama ni tak faham. Ini orang tak faham. Sebab terlalu sangat nak menolong sampai dia tak tahu dah mana benda yang nak ditolong ni. Kadang-kadang orang memang tolong lah, dia tak tahu tu kan ada cakap. Baik orang yang tak tahu tu daripada orang tahu je. Sebab yang tak tahu tu, walaupun kita kata dia macam tu, tapi benda-benda mengundang kemurkaan ni, dia kata tak payah sampai kena laknat, takut juga. Kalau boleh buat fasik jadi ni, buat. Buat sebenarnya dah dekat masuk tongong kan tu. Tapi tak adalah sampai redha. Seperti mana hadis Ibn Mas'ud menyatakan, man radiya bi amalin qaumin fa huwa minhum. Siapa yang redha, macam ni dia redha dia benda ni dengan amalan sesuatu kaum, maksud amalan-amalan buruk ya, maka kata Ibn Mas'ud fa huwa minhum, dia ini termasuk sama je, sama macam buat-buat jalanan, maka dia termasuk man tasyabbaha minhum fa huwa minhum. Man radiya bi amalin qaumin fa huwa minhum. Dengan lafaz-lafaz yang hampir serupa. Yang ini patutnya jadi rujukan. Hakim Islam, lawyer Islam tu bukan ikut macam ni masalah transgender dia kecamuk-kecamuk dia. Apa cerita kecamuk ni? Kau tu hakim tanya orang perubatan. Bukan orang macam masalah keliru ni, macam masalah khunsa muskil, buat scanner. Kemudian bila dia dapati, dia biasanya dengan izin Allah Ta'ala, walaupun benda tu ada yang bukan jadi begitu, katakan dia khunsa muskil ni dia ada dua kelamin, tapi dia akan ada salah satu je yang function, bukan dua-dua function. Ada juga yang dua-dua.
lebih sukar kita nak temui. Tapi biasanya dia satu jadi function. Biasanya function, kalau function itu perempuan, maka yang kelamin yang lelaki tu akan dibuang buat kemudahan. Dan kalau kita scan tu, memang dia punya tu cukup sifat, dia punya apa, berbaru isteri tu. Tapi kalau kurang, maka itulah sebab tu kejadian manusia. Ni manusia tu binatang tak nak ikut ciptaan manusia. Kalau kata saya boleh terima mana, maka dia bukan orang tu masa tu. Tapi sebenarnya mereka ini sengaja mencabar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka perkara ini sepatutnya tidak berlaku. Dan kadang-kadang kita ni Malaysia ni lambat, benda dah berlaku baru tak hege nak cari apa punca masa ni lah. Pasal orang kalau berpatah dia lah orang ni sediakan payung sebelum hujan lah, dia macam mak macam kamera Highland mak. Dan macam tu barulah tu kata tu, dia kata ni orang tu untuk harap tu. Benda ni sentiasa berulang kerana tak diambil pengajaran, sedangkan Allah Ta'ala tunjukkan. Maka sama-sama kita berdoa supaya puak-puak ini bertemu dengan hidayah Allah Ta'ala dan kembali menjalani kehidupan yang normal, seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan mencabar apa yang telah ditetapkan olehnya. Mukadimah kita panjang sikit, mukadimah tak apa kan, alah dah lepas dah kan iman amat kan. Maka kemudian sebelum saya terlupa, kenaan ni juga berkenaan Akta Mahkamah Syariah itu, Akta Mahkamah Syariah yang dibatalkan ni enactment. Enactment ni undang-undang yang dibuat dalam negeri. Akta ni yang dibuat di peringkat federal. Sebab kita ni negara yang ada undang-undang. Walaupun kita guna NAF dan sebagainya, kita kena tengok juga. Tapi bila Akta Mahkamah Syariah itu, jangan kita pening kepala, ingat 356 tu yang nombor ni. Kita akan lebih, iaitu 3 tahun maksimum penjara. Macam jahat sekalipun, kalau kesalahan syariah dia 3 tahun. Tak boleh lebih. Lebih salah, melanggar perlembagaan. Kemudian 5,000 tak boleh lebih. Paling kuat 5,000. Yang set-set ni denda 1,000 kan. 1,000 penjara tak lebih daripada 6 bulan. Sebab dia itu maksudnya ikut apa yang telah ditetapkan. Tak boleh lebih 3 tahun, dia buat 6 bulan. 6 bulan, siapa kata 6 bulan lebih 3 tahun? Tak betul kan? Maksudnya masih dalam kerangka. Kemudian dendanya 1,000. Siapa kata 1,000 lebih besar daripada 5,000? Tak ada, mesti orang kata 1,000. Maksudnya dalam kerangka. Dan sebatan tak boleh lebih daripada 6 kali. Itu sebatan. Jadi 3. Ni Akta Mahkamah Syariah last sekali dipinda tahun 84. Dia berasal daripada tahun 66. Dan dipinda dari tu jadi 84. Itu pasal bila berlaku yang ini kesalahan jenayah syariah, walaupun dah ni dia lari pula sana. Sebab dia seolah-olah nak mengelakkan diri daripada disabitkan oleh Mahkamah Syariah. Patutnya Mahkamah Syariah diberikan 1 pound. Ni sekarang kita nampak dia kes ni berlanjutan daripada kes budak anak yang Hindu kan. Bapa tu Islam tu, kemudian mak tu Hindu lagi. Masalah kita pula Mahkamah Syariah. Bayangkan saya dah nampak benda ni. Tunggu saya berdoa, minta tak adalah jadi benda-benda ni. Walaupun kita macam ni, tapi sebab orang dah tak nak nampak, jadi juga lah macam yang jadi hari ni. Cerita ni macam ni. Budak ni bapak dia dah Islam kalau semua anak-anak ni. Ikut Mahkamah Syariah sebab dia Islam. Yang mak ni, dia sebagai mak, tapi dia buat lain agama. Dia tak boleh pergi Mahkamah Syariah sebab dia bukan Islam. Itu kelemahan Mahkamah Syariah itu. Tak boleh. Kan kita nak paksa, you beranak, you mesti kena masuk Islam ni. Gila, kita nak macam paksa dia. Dah berlawanan dengan syarak. Dia katakan la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusyd. Taklah diberikan pendidikan apa semua baru dia masuk atas hidayah Allah Ta'ala. Bila mak ni dia dah tak dapat waktu Mahkamah Syariah sebab dia bukan Islam,
Dia pergi mahkamah sivil. Jadi takkan kita kata dia mana pergi mahkamah sivil? Silap mahkamah itu. Siapa suruh mak ni tak boleh masuk? Kenapa mak ni boleh masuk? Bibak dia bukan Islam, tak boleh masuk. Dia pergi mahkamah sivil. Sebab dia mak ni macam mana sekalipun dia ada naluri. Sebab tu fitrah manusia. Dia agama, orang asli tak ada agama. Fitrah dia akan sayang mak. Binatang tu dia akan sayang pada mak, anak dia. Anak dia akan nak dengan mak dia. Jadi dia pergi mahkamah sivil. Mahkamah sivil pula putuskan mak dapat. Polis kena tegang. Polis apa? Nak pergi tangkap ni anak ni, nak pergi bagi mak. Ayah ada sertifikat daripada Mahkamah Syariah. Sah. Bawa akta 1211A. Nak pula ambil yang anak dekat mak bagi ayah, tak boleh lah. Mak pula ada deklarasi Mahkamah Sivil, akta 121. Dekat-dekat itu kan 121 yang memberi hak kepada Mahkamah Sivil. 121 tambah bracket tadi 1A beri kuasa kepada Mahkamah Syariah. Dua-dua sah, dua-dua dalam perlembagaan. Dia boleh tak ikut mana? Saya sebagai ni apa benda nak buat? Dua-dua sah ni ikut perlembagaan ni. Tak boleh tak ada dah. Tak boleh pun tak ada kaitan pun dengan hak-hak ni. Maka di situlah kecamukan. Baru nama kecamukan. Bukan yang set-set kecamukan gender ni. Itu nama kecamukan. Dah kecamuk. Ini kata ni, ini kata ni. Dah tak boleh buat keputusan. Tapi dekat Malaysia ni, daripada penelitian kita sama-sama teliti, bila berlaku dua perkara membabitkan dua mahkamah ni, maka kelebihan kepada mahkamah sivil. Buktinya apa? Kita nak bincang pasal pusaka kan. Memang pusaka ni faraid bawah Islam, mahkamah syariah. Nak dapatkan surat tu kena pergi mahkamah sivil dulu, dapat deklarasi tu. Boleh tiba-tiba menonong pergi mahkamah syariah, saya nak faraid, macam tak betul kan. Kena dapat deklarasi tu. Sebab dah dibuat undang-undang begitu. Sebab undang-undang ni tak ada roh. Bila tak ada roh dengan Islam, jadi itulah kecamuk. Dia kata ni ya? Kemudian yang ni pula terpatah. Jadi orang bawah ni bila kena satu-satu, macam kes budak tu mak. Sampai sekarang tak tahu budak tu mana. Tak hidup tak mati lah. Sebab ada kata duduk nenek dia langsung masuk perlembagaan. Nenek tu duduk dia cerita mak bapak ada anak. Dia nenek lah duduk. Kan nenek lah dua-dua dia. Jadi macam tu. Dia jadi macam tu nenek Islam pergi mahkamah syariah. Nenek Hindu kan pergi cerita sampai moyang kalau wujud macam tu lah. Tak habis cerita. Jadi kecamukan dalam perlembagaan tu yang perlu dibetulkan. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak tegur dah. Supaya benda ni ikut apa yang telah disyariatkan. Kan kita memang lalah Allah bak sikit kes dia ni. Orang kabut semua. Ini tahan. Benda. Sebab benda tu diputuskan seperti mana dalam kerangka yang telah dinyatakan. Maka hendaklah kembalikan hukum ini pada hukum Allah, iaitu daripada Quran dan juga sunnah yang telah pun kita bincangkan tadi. Yang barulah buat perlembagaan, tapi mesti dusturiah perlembagaan tertinggi dia mesti letakkan Quran dan juga sunnah. Ikuti ijma' ulama' dan juga qiyas. InsyaAllah kita akan berada di jalan yang diredai olehnya. Baik, kesal. Kita sambung pada minggu lepas berkenaan dengan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan hukum makan bangkai bangkai, belalang dan juga ikan, iaitu berkenaan dengan hukum bangkai itu ada pelepasan ataupun yang disebut sebagai pentaksisan. Taksis dalam bahasa Arab ni iaitu perincian. Bagaimanakah yang telah kita bincangkan berkenaan walaupun bangkai secara umum, tetapi umat Nabi SAW dihalalkan kepada kita maitatani, ada dua jenis bangkai, iaitu as-samak wal jarad, ikan dan juga belalang.
dan juga wadaman, dan juga dua jenis darah, iaitulah hati dan juga limpa. Yang kita dah bincang dah, hati dan limpa ni kita basuh lah macam mana pun. Darah tu takkan habis sebab dia tu dah meliputi antara satu sama lain, maka dia dibenarkan oleh wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi juga menjelaskan huwa tahur ma'uhul hillul maitatu, iaitu laut itu ialah suci, air ni itu suci, air laut itu suci. Maka sekalian bangkai yang terhasil daripada laut itu halal dimakan. Yang telah pun kita bincangkan berkenaan dengan ambar pada minggu lepas, iaitu ikan besar yang berkepala lebar, yang diingatkan oleh Sayyidina Jabir dan juga Abdullah ibn Jarrah bahawa itu adalah sebuah pulau. Rupanya dia adalah seekor ikan besar, yang mana mereka itu duduk bermukim di situ hingga sebulan dan makan. Kisah kita dah ceritakan, saya tak nak ulang lagi. Maka kemudian apabila tiba di Madinah, disebabkan dua sahabat ni tadi, ada satu katakan bangkai, satu katakan bukan, tapi kedua-duanya makan. Sebab satu tu makan sebab dia kata semua yang keluar daripada laut ni adalah halal, tapi seorang lagi tu makan bukan sebab tu, sebab dia dah berada dalam keadaan darurat. Maka nakkan kepastian, diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan huwa rizqun akhrajahullahu lakum, ini adalah rezeki yang telah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu berdua. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un, adakah lagi baki rezeki yang dikurniakan Allah Ta'ala bersama-sama dengan kamu itu, iaitu daripada daging ikan ni tadi, fatut'imunana, supaya kami yang ada di atas darah ni boleh merasainya. Dan kan waktu Jabir dan Abu Ubaidah Al-Jarrah jumpa tu, dia jadi bangkai lah. Itu sebulan dah lagi, baliklah darat lah, jumpalah Nabi. Nabi nak lagi berapa lama ke? Sebab Nabi pun nak merasakan. Maka lepas Nabi minta, fa'arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa'akalu, maka Nabi pun bawa kan. Itu sebenarnya tujuan nak putih sebab risau kan. Dan baru-baru ini keluar berita kenaan Sayyidina Jabir. Hebatnya Jabir kan, dia punya kubur dia di Iraq. Sayyidina Jabir ni kubur dia di Iraq. Mungkin ada dah tahu cerita tu. Yang ada satu raja ni, dia bermimpi supaya digali semua kubur dia ni kerana telah dimasuki air. Cerita ni berlaku beribu tahun lepas kematian Sayyidina Jabir ni. Waktu cerita ni sahabat ni tu, ada yang katakan cerita ni berlaku tahun 30-an, ada katakan 40-an, Wallahualam. Tahu je tak penting. Yang penting bila raja ni bermimpi, mula-mula dia abai dia tak apik kan. Hinggalah Sayyidina Jabir ni muncul dalam mimpi mufti Iraq pada masa itu. Ceritakan kisahnya, dia minta lah beritahu raja ni akhirnya dibincangkan dalam mesyuarat, akhirnya setuju. Raja ni pula ditetapkan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni kemuncak untuk haji. Jadi yang mana yang pergi haji tu minta tangguhkan lagi sebab tu kami pun nak tengok juga akan penyembelihan jasad sahabat Nabi SAW. Maka lepas dah raja ni pun akhirnya setuju lah. Tunggu lepas habis orang daripada 10 Zulhijjah, raja ni lewatkan 10 hari, 20 Zulhijjah pada tahun itu. Akhirnya orang ni pun dah balik menunaikan haji, dapatlah menyaksikan. Maka upacara tu pun buat dengan izin Allah Ta'ala. Memang dalam makam tu dah dipenuhi air sebab dia berdekatan dengan sungai Tigris ni. Sungai Tigris ni dia ada satu highway, nama dia Highway Abu Nawas. Zaman Saddam Hussein dulu bila buat benda tu, Highway Abu Nawas, ada kata Abu Nawas tu mati kat situ. Banyak-banyak sangat cerdik dengan akal bila raja buang dengan laut tu. Dia tu kalau kita ikut kita punya cerita, Abu Nawas tu dia macam humor punya kan, dia buat lawak macam ni. Sebenarnya dia tu spesies macam Kasih Mahmad, tua butuh kat sebelah dia. Spesies gitu. Pasal raja tu Khalifah
Harun Ar-Rasyid tu. Akhirnya campakkan dia dekat tengah laut. Maka dari situ buat highway, jadi highway Abu Nawas. Nampak macam kelakar kan? Berapa ribu kilometer, kelakar tak kelakar kan highway kan? Maka di situ ada makam dua sahabat kan? Salah satunya Jabir radhiyallahu anhu, yang akhirnya lepas dipindahkan dengan izin Allah Ta'ala, jasad Sayyidina Jabir itu seolah-olah dia baru saja meninggal beberapa minit daripada itu. Dan matanya itu pula terbuka. Kejut orang, mata terbuka, seolah dia macam tengah baring berehat. Akhirnya dia dipindahkan berdekatan kat situ, semua buat kendaraan. Daripada situ ramailah jumpa foto daripada barat ini yang memeluk Islam dan sebagainya kan. Orang melihat kesan tanda kebesaran Allah Ta'ala itu. Inilah orang yang sedang kita riwayatkan ini, iaitu Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Maka apabila daging itu diberi sikit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun memakannya. Di situ telah kita pada minggu depan. Dan di sini dibawakan juga dalil bagi firman Allah Ta'ala tadi, supaya lebih terperinci lagi. Hadis daripada Abi Aufa radhiyallahu an, dia berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sab'a ghazawat na'kulul jarah. Dia kata kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali. Yang ini Abi Aufa ini dia antara sahabat yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 7 kali, dan 7 kali itu na'kulul jarah, kami makan belalang. Kami makan belalang untuk dapatkan tenaga. Maka jumhur ulama mentakhsiskan ayat tersebut dengan bangkai laut berdasarkan hadis-hadis tersebut. Walaupun dalam riwayat ini ikut hadis Sayyidina Jabir tadi, ikan tadi, yang lain-lain ikut takkanlah sungguh-sungguh binatang nak dicuba ke, ada riwayat ni baru nak kita nak makan kan? Paling umum semua daripada lautan itu adalah halal airnya, dan bila halal, setiap apa yang dicampakkan oleh laut itu maka halal lah juga untuk dimakan. Tetapi dalam masalah ini sebahagian ulama daripada ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang menghalalkan masalah belalang ni, dan ada yang mengkategorikan jenis bangkai ikan pula. Tapi Imam Syafi'i tak ada masalah, semua halal. Ni cuma dalam mazhab Hanafi, ulama-ulama Hanafiyah menjelaskan bahawa sesungguhnya diharamkan memakan bangkai yang sudah terapung di atas lautan. Jenis ikan apa-apalah, yang datang laut, udang ke apa, jenis dah terapung. Kita nak pergi tengok, Allah dah terapung. Dalam mazhab Hanafi hukumnya haram, kerana itu dimasukkan bangkai. Jadi dalam jumhur ulama selain Hanafi kata tak ada masalah. Kalau saya makan, tak ada masalah. Jangan kita risau. Ini bukan masalah darurat tak darurat. Ini masalah ikan belalang ni di anytime. Ni sekarang apa boleh. Dan kita fikir bangkai ikan dengan belalang ni waktu darurat Yang darurat tu yang daging babi tadi. Tu. Yang tu darurat. Arak benda ni haram. Ini memang halal 24 jam. Maksudnya tak ada masalah. Kalau saya sengaja cari bangkai dimakan, dia benda halal. Dia masalah apa kan? Maka dengan itu, apabila ulama-ulama Hanafi menjelaskan mengharamkan bangkai ikan yang terapung, tetapi mereka menghalalkan ikan yang memang kita jumpa dia ikan ke apa ke, yang memang dia duduk di dasar laut lagi, yang belum terapung lah. Jumpa ikan-ikan lubung tu, tengok dah mati tu, dia duduk kat bawah boleh makan ikan lubung, lagi dia tak terapung. Kerana ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ma'alqal bahra, apa sahaja yang dicampakkan, yang dimuntahkan oleh lautan, itu alqal bahra. Maksudnya apa yang terhasil daripada lautan itulah, au jazara anhu, ataupun apa-apa sahaja yang mati di dalamnya, wa tafa, tetapi dia terapung. Apa-apa saja, bukan kata ikan.
udang, sotong, apa-apa kita tak pernah tengok pun. Tapi kita tahu, janganlah nak makan katak ni, masukkan katak dalam laut lah. Betul, tunggu dia terapung, kita nak makan. Tak boleh. Ni memang ni dulu asal dalam tu. Nak makan babi, dia ambil. Sebab babi ada babi laut lah kan. Anjing ada anjing laut lah. Ni apa-apa saja. Maksudnya, dibolehkan binatang itu kita makan. Cuma, dia menyatakan apabila yang dilempar ataupun dicampakkan oleh laut, ataupun mati di dalamnya, famada, dia mati di dalamnya, maka kemudian fakuluhu, maka boleh kita makan. Maksudnya dia tak terapung, dia dah mati kat dalam. Ni maksud dia. Dan kemudian watafa fala takuluhu, akan tetapi sedang yang mati di dalam laut dan terapung, dia memang akan mati di dalam laut. Tapi mungkin dah sebab beberapa lama dia akan terapung. Macam mayat pun, kalau orang lama duduk tu dah kembung, terapung lah. Dia macam melon, penuh air, maka dia akan terapung. Ayam yang jenis ikan, sotong yang macam ni, ikut mazhab Hanafi, janganlah kamu makannya. Maksudnya tak boleh kita makan. Tapi kita tengok juga, kalau kita tahu dia terapung sebabkan tumpahan minyak, racun dan sebagainya, janganlah bongong nak makan juga. Ni maksudnya secara fitrah semula jadi. Ikan-ikan ini mati memang dah sampai ajal dia. Bukan disebabkan zaharal fasad bi aidian nas, kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jangan kita sengaja nak macam tu. Ini yang dimaksudkan. Dan ulama-ulama Malikiyah, ulama Malikiyah dari segi terapung ni dia tak ada, dia sama semua, kecuali Hanafi sahaja yang kata tak boleh. Tapi ulama Malikiyah pula dia bersendirian dalam masalah ni. Dia mengatakan dia menghalalkan hanya bangkai ikan sahaja. Bangkai belalang dia katakan tak boleh. Ulama-ulama Malikiyah dia mengatakan bangkai bagi belalang itu tidak dihalalkan, kerana ini dimaksudkan daripada firman Allah Ta'ala ini dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu dia diistilahkan dia kalmaitati, sebagai bangkai. Maka kerana menurut ulama-ulama dalam mazhab Maliki ini tidak ada dasarnya tentang kesahihan hadis yang menyatakan belalang itu. Tapi Imam Syafi'i tadi masalah, sebab Hanafi tadi masalah terapung sahaja, belalang tak ada masalah. Tengek rokok ke, duduk longkang kan, ambil lah, nak kan. Kalau jadi bangkai pun boleh. Kalau betul dah bersemut, buang semut, bukan dimakan dengan semut-semut, nak angkat dah. Sebab orang kan tak nak makan belalang. Maka dengan itu, apabila dinyatakan begitu, ini sahaja pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah dalam masalah terapung dan belalang. Itu pun hanya melibatkan Hanafi masalah terapung, tapi Maliki kata terapung nohal. Tapi masalah belalang, Hanafi kata nohal pula, Maliki kata ini ada hal masalah belalang. Tapi Syafi'i dan juga Hambali tak ada kira terapung ke, dia belalang ke, dia mati kat bawah ke, dia apa ke, semuanya halal berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan air laut itu suci dan halal akan setiap bangkainya. Ini yang dimaksudkan. Maka kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, setelah dia melihat hujah-hujah para ulama ini, dia menyatakan sebahagian besar ahli-ahli fiqh, ahli tafsir dan juga ahli-ahli hadis menyatakan menghalalkan memakan semua binatang laut. Semua binatang laut yang memang dia ini mati dengan izin Allah Ta'ala, bukan disebabkan oleh kerosakan dengan kejahatan manusia itu, dan juga kelalaian manusia. Sebab kadang-kadang minyak, siapa sengaja nak tumpahkan minyak tu, tapi disebabkan dan nak berlaku sebab gelora, muatan lebih tambah, mesti kan tambah. Kau orang kata perang IS tu sebab Islam, yang ni sebab ni, bukan. Punca dia semua pasal minyak. Itu punca dia.
Kaitan langsung pasal nak jihad lah, yang perempuan pula jadi pula yang ni, tak ada. Puncanya ialah al-minyak, al-zain, minyak lah punca ni. Maka itulah mereka itu merebut kekuasaan menggunakan nama Islam. Itu sahaja, tak ada apa-apa tujuan lain. Kerana mereka ini bersekongkol antara satu sama lain. Yang hari ni lagi pening dengar pula IS tu sebenarnya Amerika pula bagi senjata kat dia. Macam-macam cerita. Sebab tujuan ni ialah minyak. Itu. Sebab tu adalah punca kuasa untuk meneruskan pemerintahan Al-Baghdadi tadi. Al-Baghdadi pun dah mati. Maka dengan itu, apabila Imam Qurtubi nyatakan bahawa dihalalkan makan semua binatang laut, baik yang hidup maupun yang telah menjadi bangkai. Buat ikan, bila kita nak tunggu dia dapat sembelih? Mesti akan jadi bangkai. Kan kita makan hidup-hidup ikan. Ikan kita sembelih ke? Ada orang kata tak makan bangkai. Ikan bukan kena mati dulu. Kan kita goreng dia hidup lagi. Dia tengok kita pun makan ni. Kan dia jadi bangkai lah. Adakah dia sembelih? Ada. Jadi apa masalah tak nak makan ikan yang dah mati tu? Sebab tu kita dapat tangkap fresh. Bukan lepas tu kita bunuh dia juga. Dia mati juga. Buang insang dia apa? Mati lah. Sembelih tak? Tak sembelih pun. Dia jadi apa? Bangkai. Boleh makan? Boleh dia. Tu lah. Nah, ada orang fikir ni, dia makan bangkai ikan macam mana? Kau makan selama ni boleh? Tak fikir tu. Tu kan orang kadang-kadang dia tak baru fikir. Sebab ada orang kata, Ustaz, boleh kita makan bangkai. Allah, dia macam bersin no. Habis pernah makan ikan? Saya ikan pari, ikan parang. Dulu ikan betul. Habis makan macam tengah hidup je. Bunyi insang tak payah buang. Buang lah. Habis buang, sembelih. Mana ada? Habis kalau tak sembelih dia apa? Dia makan. Tapi kita goreng. Yang ni pun sama, goreng je lah. Nak buat masak asam ke apa? Apa semua makan mentah-mentah tu? Bukannya yang Islam benarkan tu, dia dah jadi bangkai tak boleh digoreng. Kena ambil tu makan macam tu. Macam tu. Goreng lah macam mana pun nak masak. Ikut kamu lah nak masak apa pun. Yang kita tengok sumbernya itu boleh kita makan. Itu boleh. Maka dengan itu, apabila dinyatakan pendapat ini sama ada dia hidup ataupun dia telah menjadi bangkai, maka inilah yang telah pun diterima oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun benda tu halal, tapi orang halal dia nak makan, dia tak nak. Tak mesti halal dia makan. Ke kita semua dah habis benda halal dulu kita makan lah. Ada ke benda yang halal tapi kita tak makan? Ada orang gaul, jadi dia tak makan ketam. Tak makan seafood. Bukan dia tak boleh makan, dia tak dibenarkan makan. Tapi kadang-kadang curi juga makan. Tak ada masalah pun. Tak ada dosa pun. Kalau orang kata apa hukum orang gaul makan ketam, halal lah, makan lah dia. Cuma kalau kena apa, tanggunghlah sendiri. Itu je. Tak ada kata tak boleh makan. Awak ni, saya haramkan awak makan ni. Mana boleh. Benda tu halal. Cuma kalau dia nak makan, dia pasal dia nak kena ke apa tu, itu terpulang lah. Tapi dia makan tu halal. Itu kita nak ceritakan macam tu. Maka Imam Malik pernah ditanya berkenaan tentang Al-Khinzirul Bahri, babi laut, boleh makan tak? Imam Malik ditanya kepada dia, babi laut ni boleh makan ataupun tak? Sebab dia ada masalah babi. Macam kita siput babi. Sebab ada babi tu, orang tak nak makan siput babi. Kalau babi tu dia bubuh siput kebau tu, macam lah makan lah. Maka daripada itu, Imam Malik hanya menyatakan nutquka al-khinzir, kamu telah menyebut babi kamu telah menyebut babi. Maka sampai situ dia tak pergi jawapan boleh makan tak boleh makan. Imam Malik cerdik Imam Malik, dia tengok soalan tu ternik ke memang betul-betul tonggong ke apa tak. Sebab dia kata kamu menyebutkan babi, itu je jawapan dia. Dia ni tanya boleh tak makan babi laut, dia jawab kamu telah menyebut babi. Jadi Imam Malik ni dia tak sukalah dalam majlis tu ada kataan yang macam tu. Maka yang ni mungkin orang tu untuk tahu mak, tapi sebab dia nak jagakan tu, maka anak murid ni
Sampai Imam Malik wafat, anak muridnya iaitu Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini ditanya balik. Orang yang sempat belajar dengan Imam Malik tu, dia nak dapat jawapan dari Imam Malik ni tak dapat. Dia tanya, Imam Malik yang meninggal, dia tanya kat anak murid, anak murid. Maka anak murid ni pun cakap, aku tidak berpendapat dia haram. Tengok jawapan dia baik. Aku tak berpendapat dia tu haram. Ini babi laut tadi. Tapi aku tidak berani memakannya. Sebab dalam mazhab Maliki ni, sebab dia orang ni imam besar ni, Imam Azam ni Imam Malik, tapi dia kata pendapat dia bukannya benda yang haram, tapi dia tak berani nak makan. Tu ada. Tapi kalau orang tanya saya, jawapan dia boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kerana apa sahaja yang keluar daripada laut itu, semuanya halal daripada bangkai itu. Ini yang dimaksudkan daripada firman Allah Ta'ala kenaan dengan satu pecahan ini kita kupas kan, itu kenaan dengan bangkai itu. Maka siapa yang nak makan, dia makan. Siapa yang tak nak makan, dia jangan makan. Tapi jangan sampai dia mengharamkan benda yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan jangan buat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala supaya benda tu jadi halal. Macam mana golongan maknyah tu jadi. Itu yang kata boleh. Maka mestilah kita berpegang pada apa yang Nabi SAW sabdakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, wa ma bainahuma syubhah. Benda yang halal itu jelas kehalalannya, malah berkhasiat kan. Kalau benda yang haram juga jelas, seperti mana yang disebutkan dalam dalil-dalil yang kita dapat ambil daripada tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ma bainahuma, dan ada di antara keduanya yang halal ke haram, halal ke haram, khutbah ke tak khutbah, maka dia jadi syubhah. Bila syubhah, sebaiknya kita tinggalkan. Tapi janganlah keadaan syubhah aja. Syubhah ni dia taradud aja. Dia dalam was-was hidup. Sampai semayang pun was-was. Ni tadi semayang maghrib pun, semayang zuhur pun. Ini anak murid kan. Ni tadi dah sebut makmuman ke belum? Itu dia heboh kan. Paling teruk sekali, tadi aku takbir tadi kau kat tangan ke tidak? Tangan tu macam mana? Semua dikaji. Sebab orang macam ni dia memang ada sifat was-was. Was-was ni dia memang akan dia memang pekerjaan syaitan, datangkan was-was. Tapi ada orang bukan dalam masalah agama ni, masalah dunia pun was-was juga. Dia jenis macam pelupa, was-was. Sebab Nabi cakap orang macam ni dia banyak baca nama dekat kubur. Dekat kubur tu jangan banyak baca nama nesal orang tu habis tu baca. Semua nesal sengaja gatal baca dia boleh. Kemudian waktu buang qada hajat dia mudah. Tu pun dia jadi pelupa je. Kalau pelupa dia orang. Sebelum buang hajat tu, buanglah apa lepas tu. Tengah buang pula sibuk pula. Budak sana, budak sini dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda. Maka bila datang was-was, terutama dalam perkara agama, ini semua adalah daripada pekerjaan syaitan. Mana dijelaskan Allah Ta'ala, waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka was-was itu datang oleh syaitan dalam hati-hati manusia. Yang ini tidak lain dan tidak bukan ialah daripada kejahatan jin dan juga manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Kalau ada persoalan, Ustaz, yang isu maknya tadi, yang bahalau dia orang ni letak pada kuasa penguasa saja, Ustaz. Nak malu orang ni kuasa raja. Takkan kerja KK lah tau. Okey, kuasa itu ialah kuasa pemerintah. Benda tu sebenarnya kena ada dalam, kalau kita negeri, mesti ada dalam enactment. Enactmentnya itu memang hukuman bila dijatuhkan barulah boleh kita buat tindakan itu. Kalau dia tak ada dalam enactment, macam mana kita nak buatnya tu? Mesti benda tu digazetkan. Dan enactment pula digazetkan. Bila digazetkan, maka bila berkait agama macam Melaka yang Tuan Agong,
mesti benda tu akan ditaukidkan, ditanda tangani. Dan kalau dia tak nak tanda tangan, benda tu akan automatik jalan dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan automatik lah. Ni benda cerita tahun 52 tu, lama dah. Cuma benda tu sekarang, itu kat cerita sejarah kan, benda tu dah ada ni. Bila belum ada, kena buat lah. Kena digubal, diluluskan, maka kemudian diwartakan, barulah penguasa boleh ambil. Ni kalau ini, saya baca hadis, belajar kat surau tu, ustaz mana? Ustaz Rahim Bani ni tak buang dia dari era mana. Mana undang-undang mana tu bagai nak? Memang orang akan cari pada undang-undang. Jadi benda tu nak buat boleh, kena ada dalam undang-undang. Ni kita sekarang memang tak ada ni benda tu. Tu. Soalan lain? Ya. Saya nak tanya dengan apa? Tulang binatang. Okey. Yang kita buat macam daripada mampu kan. Yang kita tak tahu sumber dia dah sumber dia ke. Oh, tulang binatang. Yang dibuat pinggan mangkuk. Dia datang dari China tu. Okey. Tulang itu, ini masalah juga. Itu dah kira kita masuk dalam bab manfaat tu. Tapi tulang ni, kalau dia tulang haiwan yang disembelih dengan cara syarak, kulit dia, apa-apa dia punya ni, boleh kita ambil manfaat, tak ada masalah. Walaupun tulang itu sebenarnya sian jin. Buanglah makanan ni, orang buat macam mangkuk. Sebab tulang ni zaman Nabi SAW, golongan jin ni minta pada Nabi tambahan selain daripada asap. Sebab zaman dulu, pada dulu sebelum kebangkitan Nabi SAW, golongan jin ni jadi makan asap ni. Tapi bila zaman Nabi SAW, bila Nabi berdakwah kepada mereka, mereka minta tambahan. Maka jin Islam dapat, jin kafir pun dapat. Jin Islam tulang yang disembelih dengan jalan syarak, maka tulang lebihan tu akan jadi makanan mereka. Yang kena ledek lori juga, kena tebak sempat disembelih jadi bangkai tu, maka dia jadi makanan jin kafir. Bila ditanya, tu masalahnya dia berlaku kat China pula. Made in China. Kalau made in China ni kita tak tahu, mungkin ada tulang khinzir. Kalau kita ni kita boleh promo lah, beli barangan buatan Malaysia. Sebab bila saya kalau tu memang kita tak ni, sebab kita akan kaitkan benda ni. Bila dia buatan daripada, memang kita tengok buatan-buatan ni canggih. Katakan seramik, kalau seramik tak ada masalah lah. Ni masalah daripada tulang, kita tahu. Kalau kita tak tahu, tak ada masalah. Ni masalah kita tahu. Maka tak perlulah dia pula keluaran daripada negara bukan Islam. Bukan Islam dah, negara tak ada agama ni, komunis ni. Maka sebaiknya tak perlu sebab tu kita dikira mengambil manfaat daripada tulang belulang yang tak kita ketahui sama ada dia itu tulang binatang yang halal dimakan ke, satu, ataupun tulang binatang yang halal dimakan tapi tak disembelih dengan cara syarak, dua. Tulang binatang yang memang diharamkan. Tapi tengoklah kalau daripada jenjang tu, sebab tu majoriti Islam, tapi rasa tak ada macam tu lah. Semua daripada Beijing tu. Sebaiknya bila macam tu kita taraduk kan tu. Wa ma bainahuma syubha. Antara kedua dia ada keraguan, maka baik ditinggalkan. Tak payah beli pinggan macam tu. Belilah punya pinggan yang memang diakui dibuat daripada bahan-bahan yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Masalahnya timbul minggu lepas, iaitu bila kita nak sembahyang, bagian perempuan pun sembahyang, tapi dia tak ikut imam, lelaki lah. Saya tanya kenapa bagian perempuan tak ikut makmum, tak jadi makmum? Sebab dia tak boleh jadi makmum sebab ada divider. Apa masalah divider ni? Papan dia sebab apa? Suara imam boleh dengar. Okey. Apa masalah dia? Dia cakap ini bukan masjid. Surau ni masalah dia lain, ada punya gazet lain dengan masjid. Saya cakap tak pernah macam tu. Surau kat taman saya dan taman lain macam tu tak sah. Dia ada macam tu. Jadi dia keluarkanlah nas-nas dia kan. Dia cakap tak apalah. Sebab dia kata dia dah pakai bunda tu dah 12 tahun.
Kecuali kalau dinding tu dibuka, macam pintu dibuka, baru boleh ikut rumah. Jadi saya pun nak debat dengan dia kan. Jadi apa nama Ustaz? Kalau kita kat sini tak payah buka pun, jadi dengar suara imam daripada mikrofon kita. Ya, kita dengar suara imam ikut zaman Nabi SAW tirai tak ada. Yang lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang. Dia tak ada tirai tu, sambung belakang tu. Tu tak, tirai tak ada, tak apa. Apa masalah? Tirai tu orang kita. Nak tiraikan pisah kan, lelaki perempuan kan. Saya pun terpaksa buka kan. Sebab tu dia sebenarnya dia ni, dia lingkung je kan. Sebab lain kalau fitnah, lelaki duduk belakang, perempuan duduk depan. Nah, betul fitnah. Tapi kita lelaki duduk depan. Tapi pastikan yang lelaki tu habis dah lah. Kalau kita dalam pejabat, dalam tempat kawasan yang kecil, orang tu memang 15 orang tu penduduk. Memang semua datang. Maksudnya confirm, orang lelaki, perempuan dia sambung ke belakang. Itu sahaja. Tanpa tirai pun boleh. Bila berkenaan dengan masalah ni, buka tak buka, dia yang kata buka ni, duduk belakang ni tak apa. Jadi dia dengar dalam kawasan, bukan masalah ada dinding ataupun tidak. Maka jawapan tu betul lah, tak ada masalah dinding ataupun tidak. Bukan itu yang dituntut. Yang dituntut ialah solat secara berjamaah itu. Bila masuknya ini, yang kata yang tak boleh tu, dia dah keluar daripada kawasan wakaf yang dimaksudkan. Maksudnya ni rumah depan ni, dia dah keluar pada wakaf, keluar daripada kawasan wakaf surau ini. Dia nak ikut jemaah daripada rumah dia, itu tak sah, tak boleh. Tapi rumah dia kalau duduk dalam ni, tak ada masalah sembahyang dalam rumah. Apa masalah ni? Dinding surau, dinding rumah dia lagi, bilik dia punya dinding pula, tak ada masalah selagi dia duduk dalam kawasan. Itu yang jadi masalah pada apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Raja Saudi yang dekat atas bukit, Bukit Kubis tu. Dia memang nampak lah. Sebab dia semayang pada atas tu, buka yang tirai, ikut jemaah bawah. Tu dah buat kawasan. Tapi kita kena ingat, ada juga ulama takwil, kita dah bincang masalah tu penafsiran itu, yang mengatakan kawasan Masjidil Haram itu adalah seluruh tanah haram. Maka Jabal Kubis itu termasuk kat situ. Maka mungkin dia berpegang pada situ. Tapi sebaliknya dia turun bawah. Tapi kalau kata dia pegang situ, no lah, tak ada masalah. Menunjukkan dia dalam kawasan. Tu kita nak pegang. Tapi kalau ini bukan kata kawasan, dah memang dalam ni, cuma pintu ni je. Kalau tak dengar, baiknya dibukakan sikit supaya dia dengar. Itu je. Kau orang tayak, orang dah tayak akhir kan, dah bagi salam dah keluar, dia dingin tak habis kan. Dia masalah kan. Tapi bukanlah dinding tu yang jadi masalah ni. Kerana zaman Nabi sendiri, dinding itu tidak ada. Cuma golongan wanita solat di belakang dan lelaki hanya solat di depan. Allah